Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 15 Safar 1445 bersamaan dengan 1 September 2023, tajuk yang diberikan kepada kita melahirkan rakyat yang berjiwa merdeka, bebas dari menghambakan diri kepada nafsu dan taghut, mengikut syaitan dan mengikut perkara-perkara mungkar dan yang tidak baik. Tidak mungkin kita mencari kebahagiaan tanpa mengikut arahan Allah, tanpa berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihuraikan oleh para ulama ahlus sunnah yang jelas dan nyata kepada kita. Bila kita bercakap tentang kemerdekaan, kita telah dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jalla dari penjajah Inggeris. Sudah masuk 66 tahun. Maka umat Islam sepatutnya mempunyai kekuatan dalam membina negara mengikut acuan Allah Azza wa Jalla, bukan semata-mata menjadi pak turuk penjajah yang mereka buat apa yang mereka nak. Mereka tinggalkan kepada kita mengikut acuan kebudayaan mereka. Tetapi umat Islam sepatutnya bangkit memerdekakan diri, membina tamadun, membina bangsa dan negara mengikut syariat Allah Azza wa Jalla dan mengikut budaya kita sebagai umat Islam. Maka sebagai pewaris kemerdekaan, kita bertanggungjawab memelihara keamanan dan kedamaian. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan larinya orang putih. Tetapi kita kena ingat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, tidak boleh dibiarkan diletak di belakang, seolah-olah merdeka kita daripada Inggeris bermakna kita menyambung lidah mereka, menyambung perjuangan mereka, mewarisi budaya dan adat mereka. Kita kata tidak. Maka rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan SOP syariat, iaitulah mertabatkan Islam dalam negara kita, melaksanakan tuntutan syariat, menzahirkan syiar Islam dalam negara ini dengan kita tidak memperlekeh atau menghina penganut agama lain dalam negara yang pelbagai kaum. Maka para jemaah sekalian, apabila kita kata kita syukur pada Allah, bermakna kita kena taat kepada Allah. Baginda Nabi SAW bagaimana merealisasikan sifat syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan tuntutan syariat. Baginda berdiri sampai bengkak kaki apabila ditanya oleh isterinya Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Rasulullah buat sedemikian sedangkan baginda Nabi telah diberi keampunan oleh Allah Azza wa Jalla dulu dan sekarang. Nabi telah memberi jawapan konsep syukur, afala akunu abdan syakura. Nabi mengatakan, tidak layakkah, tidak patutkah aku menjadi seorang yang bersyukur, iaitu dengan mengikuti perintah Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata kita nak bersyukur di atas kemerdekaan yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla ini, iaitulah dengan mengikuti perintah Allah, bukan mengikut perintah Inggeris yang entah di mana mereka cedok, mereka korek ambil undang-undang sehingga kita terpakai sampai ke saat ini. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Ra'd ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su' fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Maknanya muaqibat, malaikat jaga kita. Malaikat mencatat amalan kita di muka dan di belakangnya, dan depan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ulama tafsir kata, ayat ini amaran kepada orang beriman. Kamu beriman selagi kamu patuh pada perintah Allah, selagi kamu taat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu akan bahagia, kamu akan aman dan damai. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kamu ubah apa yang ada dalam diri kamu, bermakna daripada tauhid kepada syirik, daripada sunnah kepada bid'ah, daripada taat kepada kemungkaran. Ketika itu Allah akan ubah keadaan negara yang aman kepada negara yang huru-hara, yang porak-poranda. Wa idza aradallahu biqaumin su' fala maraddalah. Bila Allah hantar mari bencana kepada mana-mana kaum, tidak ada siapa yang dapat menolaknya, tak ada siapa yang dapat mengabaikannya. Wa ma lahum min dunihi min wal, maka tidak ada yang dapat sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain daripada Allah Azza wa Jalla. Inilah tafsir para ulama kepada ayat ini. Kita jangan tafsir suka hati je. Tafsir ulama maknanya, apabila orang beriman tukar, apabila orang yang taat kepada maksiat, bila negara kita baik-baik duduk molek-molek, kita sebarkan maksiat dan kemungkaran, maka ketika itu Allah akan ubah daripada aman akan jadi huru-hara, bencana akan datang entah dari mana, tidak ada siapa yang boleh menolak kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita kena sedar bagaimana kita nak meletakkan kesyukuran dalam konsep bersyukur terhadap kemerdekaan yang diraih. Pembuktiannya adalah dengan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, melaksanakan pembangunan secara fizikal dan kebendaan, dan juga melaksanakan pembangunan rohani, membangun bersama Islam dalam semua perkara, barulah kita menjadi manusia yang jiwa merdeka. Kalau tidak, kita masih lagi duduk dalam negara merdeka, tapi kita belum merdeka. Ana masih lagi mengulangi pantun almarhum Tuan Guru Haji Amrul Rahman rahimahullahu ta'ala, pengasas masjid kita, pondok kita ini. Bila dia sebut tentang merdeka, dia telah menulis 2 rangkap pantun hasil daripada pengalaman dia memerhatikan perjalanan kita. Katanya, harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. Harimau lari tinggal belang, harimau mati tinggal belang, orang putih pergi tinggal perasaan. Hari ini kita nampak perasaan nak jadi orang putih cukup besar. Dalam semua sudut kita ni, tak ada kena-mengena dengan apa yang kita pun, nak jadi orang putih juga. Dalam apa saja, budaya, pakaian, pergaulan, habis pakat jadi orang putih belaka. Walaupun kita mata hitam, hidung kepek, tetapi nak jadi orang putih dari sudut perasaan, maka inilah yang kita perlu, merdekakan jiwa kita daripada menjadi hamba kepada nafsu, mengikut budaya penjajah, kepada merdekakan diri kita kepada mengikut Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang merdeka jiwa adalah mereka yang berpandangan luas, tidak sempit, mempunyai wawasan masa depan yang baik untuk Islam dan anak-anak orang Islam, dan juga mempunyai perancangan yang berstrategi untuk membina negara ke arah lebih baju dan lebih ke depan. Kalau kita perhatikan sepanjang sejarah umat Islam, dan pengajaran Al-Quran memang memberikan isyarat yang jelas agar umat Islam menyusun agenda taghyir, perubahan. Perubahan kita kena ubah. Yang buruk tinggal yang baik. Yang lemah ambil yang kuat. Yang tidak baik tukar kepada yang lebih baik. Dan juga tahrir, membebaskan jiwa daripada belenggu penjajah dengan budaya-budayanya yang songsang,
Hari ini di antara budaya yang nampak sangat ketololannya, apabila laki-laki kahwin sama-sama jantan, perempuan kami sama betina, kita kata budaya apa ini? Budaya yang tidak diiktiraf oleh warga dalam zoo pun tidak mengiktiraf, budaya yang dibawa masuk ke dalam masyarakat dunia. Bahkan ada negara yang telah mengiktiraf perkahwinan sedemikian. Kita kata jauh dengan kita. Maka Islam membebaskan manusia, sebagaimana Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa AS dalam surat Ibrahim ayat 5, walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ila nur. Dan sungguhnya kami telah mengutuskan Musa dengan membawa ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla agar mengeluarkan kaumnya dari gelap gelita kepada cahaya. Para ulama tafsir telah meletakkan bahawa gelap gelita kufur, gelap gelita maksiat, gelap gelita kehidupan yang dicengkam oleh Fir'aun kepada cahaya iman, cahaya kebebasan, cahaya kedamaian, cahaya mengikut Taurah, mengikut perintah Allah Azza wa Jalla. Ayat ini jelas menyebut tentang ajaran agama samawi, agama yang diturunkan dari langit melalui Taurah, Injil, Zabur dan semuanya, agar membebaskan diri dari derita kegelapan, syirik, menuju kepada cahaya keimanan. Daripada diperhambakan oleh manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah, daripada gelap kemunduran kepada cahaya pembangunan. Pembebasan adalah perjuangan yang berterusan. Umat Islam perlu membebaskan diri dari kejahilan. Maka nak bebas dari jahil, kena mengaji. Tak padan dengan duduk buah kedai kopi. Membebaskan kejahilan dengan kita bertalaki. Tak padan sekadar dengar, bawa telinga, tak bawa pen, tak bawa kertas. Membebaskan dari kejahilan, kita kena bertalaki. Bukan hanya dengar orang kata, kemudian duduk ulah di tepi jalan, kita kata tidak. Budaya ini yang kita suburkan di masjid kita ini. Tetapi malangnya tuan-tuan dan puan-puan yang berada berdekatan tidak suka, masih lagi tidak sudi untuk hadir bersama membebaskan diri dari kejahilan. Kita reda, biarlah tak uti semaya pun tak apa. Walaupun tak pandai menutup aurat, masih lagi mengikut penjajah dari sudut pakaian pun tak apa. Asalkan aku tak mengaji, asalkan aku tidak belajar. Maka sampai bila kita mahu duduk lagu ni? Sampai bila kita nak rendahkan diri kita, tidak mahu mengangkat martabat daripada jahil kepada lebih tahu, daripada tak mengaji kepada belajar? Bermakna selagi kita tidak belajar Al-Quran, kita tidak memahami makna Al-Quran, kita tidak belajar sunnah Nabi SAW dan tidak memahami makna sunnah, apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, maka kalau kita cerdik setara mana kita belajar pun sah, kita masih lagi tidak mempunyai kecerdikan yang jitu, tidak mempunyai agama yang sepatutnya ada pada kita. Mengangkat maruah martabat bangsa dan umat melalui pemurnian jiwa. Kita nak didik jiwa kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada berjiwa lemah. Minda yang kaku, masih lagi terpaku, terpegun dengan kejayaan penjajah, walaupun mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pemurnian keluarga daripada pemikiran yang tidak baik, daripada budaya mungkar dan maksiat. Maka kita mengatakan tanggungjawab kita ibu bapa, suami, membebaskan keluarga daripada maksiat dan mungkar. Tanggungjawab ketua negeri, ketua negara daripada perkara-perkara maksiat yang tidak baik. Karena itulah kita bimbang, kalaulah ketua keluarga, ketua yang pembesar-pembesar, mereka juga muncul dalam majlis-majlis mungkar dan maksiat, bagaimana kita nak harapkan pembebasan minda kepada masyarakat? Karena itulah kata penyair Arab, iza kana rabbul baiti bid-dufi dariban fashimatu ahl baitihi al-raksu. Kalaulah ketua rumah itu memukul gendang, memalu gendang, sudah pasti ahli rumahnya akan menari. Demikianlah retak, demikianlah watak,
kalaulah orang-orang yang menjaga agama masih lagi tidak memelihara agama ini dengan sempurna, dalam bab menutup aurat pun masih lagi kita gagal, masih lagi tidak sempurna, bagaimana dengan yang lebih besar daripada itu? Sudah pasti kita masih lagi terjajah dengan minda kita, dengan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, dalam sejarah pemerintahan Fir'aun, rakyat dididik dengan berjiwa hamba. Bani Israel diperhambakan. Pelbagai strategi dan program dilakukan oleh Fir'aun agar mereka, Bani Israel, terus ditindas, tak berani untuk bangkit melawan. Maka Fir'aun telah menindas, mendera pemikiran rakyat, diperbodohkan hingga rakyat menjadi penakut, tidak percaya kepada kebolehan diri, tidak mampu berfikir perkara-perkara besar dan perkara-perkara pokok. Ikut je apa Fir'aun buat. Hak Fir'aun buat tu molek belaka, kita kata tidak. Sehinggalah Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Musa AS. Allah nak malukan Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Berasa hebat sangat. Semua teori kita ada, semua formula ada di tangan Fir'aun. Tetapi ketika dia mencari baby yang akan menjatuhkan kerajaannya, akhirnya Fir'aun tersungkur di hadapan raga Nabi Musa AS setelah bekas anak ini dihanyutkan ke pengkalan Fir'aun, yang akhirnya Nabi Musa yang akan ditabalkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan meruntuhkan kerajaan Fir'aun, dia dibela oleh Fir'aun, diberi kasih sayang oleh Fir'aun. Kita mengatakan itulah Fir'aun. Mereka tidak boleh menguruskan diri, dia tak tahu musuh yang dia nak jatuhkan dia, itulah yang dijaga. Maka kita hati-hati dengan apa ni, sistem Fir'aun yang gagal dalam dunia ini, iaitulah musuh dijaga, orang yang tidak musuh dibunuh, dan Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan diperbodohkan oleh akalnya sendiri. Akhirnya Fir'aun ketika berlawan dengan Nabi Musa, mula-mula menggunakan akta. Apabila dia kalah, dia telah menggunakan fakta. Bila dia kalah, dia menggunakan akta, nak membunuh semua ahli sihir yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla setelah mereka kalah dalam perdebatan, dalam perlawanan dengan Nabi Musa AS. Maka para ibu bapa sekalian, marilah kita bertindak, mengambil tanggungjawab membina generasi kita dalam projek yang saya dah lancarkan beberapa kali dengan tajuk Masuk Syurga Sekeluarga. Bermakna kita kena usahakan, beri pendidikan kepada anak-anak, jaga keluarga kita daripada gejala-gejala yang tidak baik, jaga negeri kita daripada perkara yang tidak baik, jagalah negara kita daripada yang tidak baik. Allah Ta'ala sebut, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik dengan syarat ta'muruna bil ma'ruf, apabila kamu mampu mengajak manusia kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada kemungkaran. Ajak benda baik, ramai orang berani buat. Nak cegah benda mungkar, ramai orang menikus dalam masalah ini, sebab banyak kepentingan, banyak halangan, banyak cabaran yang kita akan hadapi. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam suratul Asri, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bawa kebenaran mesti dengan sabar. Kalau tidak, kamu akan kecewa, kamu akan dikecundang, lari di tengah jalan. Ayat yang kita baca ni, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, surah Ali Imran ayat 110. Maka para jemaah sekalian, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada gejala, daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala kemurkaan Allah Azza wa Jalla, dari yang sekecil-kecil sebesar-besarnya. Ingatlah bahawa mengambil riba ada suatu perkara yang diharamkan oleh Allah. Mengambil rasuah diharamkan oleh Allah. Salah guna kuasa dilarang oleh syariat. Mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan penyesalan di akhirat. Demikianlah juga melakukan penindasan kepada orang-orang yang berkuasa, menindas orang-orang yang tidak sealiran dengannya, juga adalah merupakan suatu perbuatan wakhim, akibatuhu wakhimah, yang akhir pekerjaannya tidak dipuji dan mereka akan menyesal di akhirat nanti. Supaya kita tidak menyesal di dunia dan tidak menyesal di akhirat, marilah kita kembali
melaksanakan syariat Allah di atas muka bumi, merdekakan jiwa kita daripada menghambakan diri kepada taghut dan syaitan, merdekakan minda kita daripada perkara yang tidak baik, merdekakan budaya kita daripada budaya mengikut budaya orang-orang kafir dan orang-orang barat yang tidak Islamik. Semoga kita selamat di dunia, aman di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa ausikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad faza man ittaqa. Sekarang saat kita hidup ni banyak majlis-majlis walimatul urus. Majlis perkahwinan anak-anak kita. Kita kata hani'il lakum, tahnihalah kepada yang berkahwin, yang baru berkahwin, yang sudah menjadi pengantin baru. Kita doakan mereka, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Dan ingatlah bahawa majlis perkahwinan ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis perkahwinan juga majlis yang dituntut oleh syarak. Sehingga Nabi memerintahkan sahabatnya, aulim walau bisa. Kalau tak ada banyak pun buatlah seekor kambing. Maka di antara fenomena yang kita bimbang hari ini, fenomena nak tunjuk kaya, fenomena nak tunjuk hebat, buat walimah besar-besar, tapi ada kalanya terpaksa menggunakan hutang. Kata orang, beli baju tak ukur badan. Orang Arab kata mud rijlak ala qadri lihafik, holo kaki ikut panjang selimut. Jadi tuan-tuan tak usahlah ikut budaya orang, ikutlah kemampuan yang kita ada. Kita mampu buat di rumah kita, pasang kemah kecil-kecil tepi rumah, jangan sekat jalan orang pula. Nah, cukuplah memadai sekadar kita panggil sahabat-sahabat kita untuk memperkenalkan keluarga yang baru, ahli keluarga baru, sebagai ahli keluarga yang baik, yang didoakan kepada mereka. Jadi tidak perlu. Jadi hari ni kita nampak macam satu budaya nak berlomba, orang ni nak buat besar, orang ni buat besar, sedangkan kemampuan kita tidak ada. Bahkan ada setengahnya terpaksa anak yang kahwin, mah kahwin pun kena beri kayuh untuk buat walimah. Kita kata lelak, mah kahwin itu untuk pengantin perempuan, dia nak beli apa-apa kenangan untuk si abang dia beri, bukan untuk beli lembu, bapak dia buat kenduri untuk nak suhu kepada orang. Kita kata tidak. Jadi majlis kita ni jagalah SOP syariat supaya diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang pergi ke majlis walimah, doalah kepada pengantin, barakallahu lakuma. Dan sudah kita makan, jumpa dengan tuan rumah, kita doakan kepada tuan rumah, Allahumma barik lahum fima razaqtahum. Jangan duk main sapu tangan pakai bagi goodbye, panggil pula lain kali, doa sepatah pun tidak. Kita katalah satu kerugian yang cukup, budaya yang perlu diubah. Kata orang, betulkan yang salah, budayakan yang benar, supaya adat ini menjadi suatu adat yang baik dalam masyarakat biiznillahi azza wa jalla. Ada sebuah risalah yang saya keluarkan, tajuk dia kewajipan yang terabai di saat kebahagiaan dua mempelai. Dalam risalah itu kita sudah senaraikan perkara sunnah yang patut kita buat dan perkara haram, perkara maksiat yang tidak patut kita buat. Alhamdulillah, dulu kita bimbang bila ada majlis perkahwinan akan adanya pondan-pondan yang menjadi juru makeup. Nampaknya budaya itu sudah terhakis. Kita kata alhamdulillah, kalau ada lagi hapuskanlah, kerana itu satu benda mungkar dalam majlis perkahwinan kita. Dan yang tak mampu nak buat sekarang ni, percampuran laki-laki perempuan di tempat makan. Tuan rumah bercakap ini laki-laki ini perempuan, nya pakat jujuk masuk tak tahu jatuh betina duduk setempat. Kita tak tahu, tak tahu laki-laki perempuan duduk setempat. Kita mengatakan kalau boleh diasingkan, asingkan. Orang yang pergi pun diikutlah SOP. Jangan ikut area kita ya. Pakai nak duduk mana, kita kata itu juga perlu diambil perhatian. Ya, pakaian-pakaian pun kita tunjuklah kebudayaan kita. Ni orang Melayu panas ceceh duduk tengah panah. Dah lah tak ada aircon, tak ada kipas, pakai baju koti-koti henda pula. Kita kata kesian kau pengantin. Siapalah budaya baru yang menghidupkan suasana dalam masyarakat kita ni? Pakaian kita pakai baju Melayu nipis-nipis pun okey dah. Nak pakai baju kok, nah dia macam orang putih menikah pula sehari dua ni. Ini di antara budaya baru yang masuk dalam masyarakat. Kita tak tegur, kita rasa kesian.
tegur dia, maka terkolok pula. Itulah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati semua pengantin yang baru kahwin, dan Allah Ta'ala permudahkan urusan. Barakallahu lakum walana jami'an. Pada hari Jumaat banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.